surat 3105, tangis dan ratapan penghuni neraka. Are you ready? Macam tu. Sebab takut ada yang tak ready. Aku baca malam tadi muka surat lain ni. Tak baca Ustazah, suka hati Ustazah lah nak baca muka surat mana pun. Okay? Jadi saya serahkan kepada kebijaksanaan Ustazah, dia kata. Baik sahabat-sahabat muslimat kekanda bonda yang saya sayang kerana Allah. Kita baca satu persatu tangis dan ratapan penghuni neraka, muka surat 315, kitab Di Balik Tabir Kematian. Lalu renungkan pula tentang tangis dan ratapan penyesalan para penghuni neraka. Ketika dilempar ke neraka, mereka sudah terus menangis seperti itu. Makna, muslimat dirahmati Allah, menangis di dunia itu biasa. Tapi tolong jangan berlama-lama. Kami belajar dalam kitab La Tahzan, Innallaha ma'ana, disebut dalam Quran, surah At-Taubah ayat 40. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ternyata kalau tak nak rujuk Quran dan hadis pun, filem P.Ramlee tunjuk dah kan, nangis lama-lama bisa jadi buta matanya, kan. Jadi maknanya tak bagus menangis lama sangat. Cuma sahabat-sahabat banyakkan menangis kerana takutkan Allah. Allah reda tak aku buat macam ni, kan. Kehidupan aku yang dah 50 tahun, 60 tahun ni macam mana bila aku bertemu dengan Allah. Menangis atas sejadah, menangis dalam istighfar, menangis dalam solat taubat, menangis setiap kali kita melihat dosa lalu kita tak mampu untuk bersihkan dengan apa jenis pembersih pun atas dunia. Kecuali dengan taubatan nasuha dan kita meratap dengan Allah, minta simpatinya Allah. Rezekikan aku mati dalam keadaan taubatan nasuha aku diterima olehmu ya Allah. Dosaku terlalu banyak, menggunung tinggi, rasa tak layak untuk diampunkan oleh Allah. Tapi Allah tengok kesungguhan kita. Biar sekejap cuma dibandingkan tempoh kita berbuat dosa dengan peluang untuk Allah angkat dan pilih kita menjadi orang-orang yang bertaubat. Kalau kita timbang ikut logik akal, memang taklah muslimat dirahmati Allah. Sebab saat kita cergas, kita boleh berlari ke sana sini, kita tak berlari pun ke arah kebaikan. Kita gunakan kesihatan dan kekuatan kita tu untuk kita sepertinya laparkan dunia yang melampau-lampau. Dan akhirnya kita sudah lemah. Kita nak pergi ke tempat-tempat baik pun kita tak mampu dah. Maka penyesalan, kesungguhan hati kita nak balik kepada Allah. Setakat mana kudrat yang Allah beri pinjam, sungguh-sungguhlah kita berlari ke arah Allah. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, ini yang kita nak datangkan satu rasa biar kita menangis di dunia, air mata yang boleh menjadi pemadam kepada bakaran api neraka. Tapi kalau sampai dah tua-tua ni masih lagi menangis hanya kerana cucu janji nak balik, lepas tu tak balik, ibu-ibu dirahmati Allah. Hanya kerana dah masak banyak, tiba-tiba dia pun tak jadi nak makan pula dah, kan. Menangis kerana makhluk, hentikan. Sebab kalau depa dah janji nak mai, tak mai juga, tak makan juga, mai hantar je kat rumah Ustazah, senang. Kan jadi maknanya tak payah nangis banyak-banyak sebab makhluk. Kita banyakkan menangis kerana Al-Khaliq. Kadang dah tua-tua ni syaitan duk datang usik kita ni menangis benda yang tak sepatutnya. Kan orang sebelah duk cakap kuat-kuat pun rasa macam tengking kat kita. Kan pahala awak ni lepas sidai kain masuk-masuk rumah nangis. Kalau rasanya orang sebelah tu sindir saya lah bang, tak pasal-pasal, muslimat dirahmati Allah. Pelik-pelik kita ni. Bahkan kita disuruh masuk, entah-entah dia sedang cakap pasal aku kot, istighfar. Banyaknya sangka-sangka buruk aku ni. Wuduk lah. Lepas sidai kain tu kan masih ada waktu duha, bentang sejadah. Saya sahabat dirahmati Allah baru di dalam kapal terbang menghabiskan buku Prof. Kamil Ibrahim yang dihadiahkan kepada saya sebelum saya pergi Mekah. Buku yang bertajuk Syukur Saat Diuji. Lebih kurang macam itulah tajuknya, syukur saat diuji. Saya baca tanpa berhenti. Subhanallah, kan. Betapa seorang yang bijak pandai, yang dulunya Quran pun tak baca, disuruh sembahyang pun memperlekehkan, dia tak malu bercerita tentangnya. Sebab dia punya rasa bagaimana nak bezakan perasaan dulu tak dekat dengan Allah, sekarang dekat dengan Allah. Ketika rumahnya disegamat, dilanda banjir yang begitu dahsyat, ratusan ribu kerugian. Harta-harta kesayangan dia semua habis. Lalu anak-anak murid dekat UiTM ke UTM kat Segamat, sahabat rahmati Allah datang bantu hari Jumaat. Kan ditanya, tak sembahyang Jumaat ke? Dia dalam keadaan berlemuh badan ni, kan masih lagi bersihkan diri pergi solat Jumaat. Dan ketika pertama kali dia tengok ranap rumahnya habis,
Dia kata tak ada siapa boleh tolong kecuali Allah. Maka dengan baju yang berlumpur tu, dia ajak isteri dia solat sunat 2 rakaat. Lepas solat sunat 2 rakaat di atas lumpur yang begitu, dia kata Allah tarik rasa sedih tu. Tadi menangis bersungguh-sungguh. Jadi maknanya apa lagi nak buat? Sebab memang habis, tak ada satu pun boleh diselamatkan. Dia berwuduk, solat 2 rakaat. Masya Allah, orang datang, siap boleh selfie bergambar dekat barang-barang yang habis ranap. Sebab dia tahu takkan boleh kembali walaupun dia menangis keluar air mata darah. Jadi dia pelik, tadi aku menangis sungguh-sungguh. Lepas aku solat 2 rakaat, aku boleh sembang dengan orang yang datang, kan, nak ucapkan rasa simpati. Kat mana rasa sedih? Fahamlah kita bahawa Allah boleh memberi rasa sedih, Allah boleh menarik kembali rasa sedih, Allah boleh mencampakkan rasa gembira. Jadi kalau ada orang hidup penuh dengan kemewahan tapi tak erti bersyukur, kerana Allah tarik rasa syukur tu. Jadi syukurlah menjadi manusia yang sikit-sikit senang, takut disusahkan kembali oleh Allah, jadi tidak melampau dan terlampau biadab dengan Allah dalam kesenangannya. Subhanallah, muslimat, kanda bunda yang saya sayang kerana Allah, kita belajar. Senang pun kena cari Allah, susah pun kena cari Allah. Allah boleh aturkan bagaimana rasa kita, perasaan kita hilang. Jadi alhamdulillah, dia kata musibah besar yang datang pada dia, tapi jauh lebih musibah bila dia pergi masjid, solat fardu 5 waktu di masjid. Kesian bila pasca banjir itu masjid semakin kosong. Bermakna orang penat bersihkan rumah, akhirnya masjid kosong. Itu sebenarnya adalah ujian yang jauh lebih besar. Ujian besar bukan kehilangan harta benda, tapi ujian besar adalah kehilangan iman. Faham ya muslimat? Bila kita hanya bersedih sampai tak sempat nak sembahyang, sampai kita tak buat kebaikan hanya kerana melayan kesedihan, itu musibah ataupun ujian yang lebih besar daripada apa yang hilang tadi. Jadi Ustazah tersandar di kursi kapal terbang menyatakan begini rupanya cara orang yang dipilih oleh Allah untuk mentafsirkan maksud ujian. Kita rasa ujian tu bila kita banyak menangis, kita rasa ujian tu bila kita kehilangan sesuatu yang kita dulu nampak berumah, sekarang rumahnya dah ranap, hancur habis. Rupanya sebenarnya ujian yang paling besar dan tak ada siapa boleh tolong dan ganti adalah bila kehilangan iman. Muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau kita boleh tafsir begini, kita tak adalah jadi orang yang macam kehilangan segala bila nampak hilang sesuatu. Sebab kita masih punya iman, syukur kita masih punya iman. Subhanallah. Jadi kita nak set minda kita ni bagaimana? Setakat anak tak balik jumpa kita, setakat suami macam dah tak sayang kita macam mula-mula kahwin dulu, syukur kita masih punya iman. Bila iman dah tak ada, ini laporan yang kita baru terima, sahabat, hanya kerana PJJ suaminya tak beri kasih sayang macam orang lain beri kasih sayang kepadanya, akhirnya wanita beranak 6 ini didapati mati dalam keadaan bunuh diri. Sahabat dirahmati Allah, kehilangan iman. Kalau iman masih ada, dia takkan begitu. Begitu anak kita yang baru diuji, kehilangan keluarganya, ibu ayahnya sekelip mata dalam kemalangan baru-baru ini. Kita menangisi sama, kan itu anak kita, orang Malaysia. Dan syahdunya kita melihat dia masih gagah berdiri menjadi imam solat jenazah kepada 6 jenazah yang berada di hadapannya. Subhanallah, sahabat dirahmati Allah. Kita berdoa supaya jangan Allah tarik dan cabut iman dalam dirinya yang ditarbiah oleh ayahnya seorang imam dan ibunya seorang ustazah. Ini yang kita nak. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak membolak-balikkan hati sekejap je. Jadi betapa bernilainya sebesar zarrah iman bila mana Allah letak dalam hati kita. Maka merugilah manusia yang imannya telah dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So kita perhatikan satu persatu. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketika dilempar ke neraka, mereka sudah terus menangis seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari itu Jahannam, yakni api neraka, didatangkan yang mempunyai 70,000 tali kekang, di mana masing-masing tali kekang itu dipegang oleh 70,000 malaikat. Muslimat dirahmati Allah, macam mana kita nak meletakkan api itu ada satu diikat dengan tali kekang? Tak dapat bayangkan, dia bukan lembu minta maaf untuk diikat, dia bukan kambing untuk ditambat. Tapi maknanya setiap hujung bakaran api neraka tu ada satu malaikat yang menjaga. Ada satu api neraka yang menjulang itu
dijaga oleh 70,000 malaikat.